Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita akan bincangkan latihan sumatif 6 buku teks tingkatan 2 Sains KSSM muka surat 137 dan 138. Soalan yang pertama, berikut adalah senarai beberapa jenis bahan iaitu asid malik, asid formik dan larutan kalium hidroksida. Berdasarkan senarai di atas, jawab soalan-soalan yang berikut. A. Bahan manakah yang mempunyai nilai pH yang kurang daripada 7? Jawapannya ialah asid formik dan asid malik. Ini adalah kerana nilai pH yang kurang daripada 7 ialah bahan berasid, manakala yang lebih daripada 7 bahan beralkali, contohnya larutan kalium hidroksida. Soalan B. Nyatakan bahan yang terdapat pada yang pertama semut merah. Bahannya ialah asid formik dan apel hijau. Jawapannya asid malik. Soalan C. Ramalkan pemerhatian anda jika pita magnesium dimasukkan ke dalam larutan hidroksida dan diuji dengan kayu uji bernyala. Jawapannya ialah tiada perubahan. Ini adalah kerana larutan kalium hidroksida bersifat alkali dan ia tidak bertindak balas dengan logam iaitu magnesium. Maka pemerhatiannya ialah tiada perubahan. Soalan yang kedua, Syida ingin menjalankan aktiviti untuk menentukan nilai pH bagi gas amonia. Berdasarkan pengetahuan anda tentang asid dan alkali, jelaskan cara Syida dapat menentukan nilai pH bagi gas amonia itu. Jawapannya ialah salurkan gas amonia ke dalam air. Uji larutan itu menggunakan penunjuk yang sesuai. Catatkan pH larutan. Soalan B. Nyatakan satu kelebihan kertas pH berbanding kertas litmus. Kertas pH dapat menentukan nilai pH bahan yang diuji, tetapi kertas litmus tidak dapat menentukan nilai pH bahan yang diuji. Soalan C. Grace telah menitiskan 2 titik fenolftalin ke dalam larutan M yang tidak berwarna. Dia mendapati larutan tersebut kekal tidak berwarna. Soalan pertama, adakah larutan M berasid? Jelaskan jawapan anda. Jawapannya ialah ya. Larutan fenolftalin kekal tidak berwarna dalam keadaan berasid dan neutral dan berwarna merah jambu jika beralkali. Pelajar-pelajar boleh merujuk jadual 6.3 perubahan warna pada penunjuk yang berbeza di dalam buku teks Sains tingkatan 2 muka surat 129. Cadangkan ujian lain yang patut dijalankan untuk mengukuhkan jawapan anda di soalan yang pertama. Jawapannya, masukkan kertas litmus merah dan biru ke dalam larutan M. Jika warna kertas litmus biru bertukar menjadi warna merah, larutan M bersifat asid. Jika kertas litmus merah tidak berubah warna, maka larutan M beralkali. Soalan yang ketiga, rajah 1 menunjukkan tindak balas kertas litmus biru dan kertas litmus merah dengan 3 larutan berbeza. A. Berdasarkan pemerhatian anda, kelaskan larutan-larutan tersebut kepada 2 kumpulan berdasarkan ciri sepunya masing-masing. Jawapan A. Bahan yang berasid ialah P dan R. Bahan yang beralkali ialah Q. Kenapa berasid P dan R? Ini adalah kerana, pelajar-pelajar boleh lihat di sini, apabila kertas litmus biru dimasukkan ke dalam larutan P, maka kita boleh lihat kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Maka larutan P ialah bersifat asid. Begitu juga dengan larutan R. Dalam larutan R, kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Tetapi kertas litmus merah tidak berubah warna ataupun kekal merah. Sama juga dengan kertas litmus merah di P. Tetapi untuk Q, apabila kita masukkan kertas litmus biru ke dalam larutan Q, kertas litmus biru tidak berubah warna, ataupun kekal biru. Tetapi kertas litmus merah bertukar menjadi biru.
Okey, apabila kertas litmus merah bertukar menjadi biru, maka larutan tersebut ialah bersifat alkali. Ini adalah kerana bahan beralkali akan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Soalan B, nyatakan dua ciri lain bagi setiap kumpulan yang anda nyatakan dalam 3A. Bagi larutan P dan juga R, ciri-cirinya ialah yang pertama rasa masam dan yang kedua nilai pH kurang daripada 7. Ini adalah ciri bagi bahan berasid. Dan untuk Q, rasanya pahit dan nilai pH lebih daripada 7. Ini adalah ciri-ciri bagi bahan beralkali. Soalan C, nyatakan satu contoh bahan kegunaan harian yang mempunyai ciri seperti yang pertama larutan P. Kita tahu tadi larutan P bersifat asid. Jadi pelajar boleh tulis contoh cuka ataupun jus limau ataupun mana-mana jawapan lain yang bersifat asid. Dan yang kedua ialah larutan Q. Larutan Q ni bahan beralkali. Jadi pelajar boleh tulis sama ada shampoo atau sabun atau deterjen dan lain-lain jawapan ataupun bahan yang bersifat alkali. Soalan yang keempat, badan Amran telah disengat obor-obor semasa sedang mandi di laut bersama dengan kawan-kawannya. Bahagian badannya yang disengat menjadi merah dan bengkak. Kesakitan Amran bertambah apabila kawannya menyapu bahagian yang sakit itu dengan sabun dan ubat gigi. Soalan A, terangkan sebab kesakitan Amran bertambah apabila disapu dengan sabun dan ubat gigi. Bisa sengatan obor-obor ialah beralkali. Sabun dan ubat gigi yang bersifat alkali tidak dapat menetralkan bisa tersebut, malah menambahkan kekuatan bisa tersebut. Soalan B, cadangkan satu cara untuk mengurangkan kesakitan Amran. Sapu dengan jus nanas atau cuka atau bahan berasid untuk menetralkan bisa sengatan yang beralkali itu. Sekarang kita akan jawab masteri Kebat 6. Soalan 5A. Kiran sedang membersihkan ikan yang dibeli di pasar. Bau hanya ikan menyebabkan Kiran berasa mual. Cadangkan satu cara untuk menghilangkan bau hanya tersebut. Terangkan jawapan anda. Jawapannya ialah bau hanya ikan dapat dihilangkan dengan membasuh ikan menggunakan air limau atau belimbing buluh yang mempunyai sifat asid. Badan ikan yang mati mempunyai tisu yang menghasilkan amonia yang bersifat alkali dan berbau hanyir. Itu sebabnya pelajar-pelajar boleh lihat ibu-ibu membasuh ikan dengan air limau. Jadi air limau dapat menghilangkan bau hanyir ikan. Soalan 5B, bagaimanakah anda dapat menetralkan cuka dengan menggunakan larutan natrium hidroksida? Nyatakan prosedur untuk aktiviti ini. Jawapannya ialah titiskan penunjuk semesta ke dalam cuka. Kemudian masukkan larutan natrium hidroksida sedikit demi sedikit sehingga warna larutan berubah menjadi hijau. Pada ketika ini, cuka telah dinetralkan. Soalan yang ke-6, seorang petani mendapati tanah pertaniannya tidak subur. Anaknya melakukan satu ujian yang ringkas ke atas sampel tanah tersebut untuk mengenal pasti puncanya. Jadual 1 menunjukkan ujian yang dilakukan dan pemerhatian yang diperolehnya. Ini adalah jadual 1. Ini adalah ujian dan di sini adalah pemerhatiannya. Ujian yang pertama, sampel tanah ditambah serbuk penaik dan juga air. Dan pemerhatiannya ialah gelembung gas kelihatan. Ujian yang kedua, sampel tanah ditambah dengan cuka. Pemerhatiannya, gelembung gas tidak kelihatan. Soalan A, berdasarkan pemerhatian bagi kedua-dua ujian ke atas sampel tanah tersebut, terangkan rumusan yang diperolehnya.
tanah petani itu terlalu berasid. Hal ini telah dibuktikan apabila asid dalam tanah itu larut dalam air dan bertindak balas dengan serbuk penaik untuk menghasilkan gas. Soalan B, kaitkan jawapan anda dalam 6A dengan ketidaksuburan tanah tersebut. Tanah yang terlalu berasid tidak subur kerana kekurangan kandungan garam mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan tumbuhan. Kekurangan garam mineral berlaku kerana garam mineral di dalam tanah berasid mudah larut dalam air hujan dan dihanyutkan ke tempat lain. Soalan C, cadangkan dan terangkan satu cara untuk mengatasi masalah petani tersebut. Jadi, yang patut petani itu lakukan ialah taburkan kapur mati kepada tanah itu. Kapur mati yang bersifat alkali akan mengurangkan keasidan tanah. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham latihan sumatif 6 dan masteri kebat 6. Teruskan belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.